Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dapat kita menyambung kuliah takmir kita, dan kita masih lagi menggunakan kitab Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut hadis Bukhari dan Muslim. Kita masih lagi pada tajuk bab akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perdamaian merupakan antara akhlak Islam. Kita dah baca dahulu bagaimana pendekatan pendamaian yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam beberapa peperangan dan juga dalam perjanjian Hudaybiyah yang telah dimuterikan oleh Rasulullah dan juga pihak kafir Quraisy. Pada kali ini kita akan sambung bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan pendekatan perdamaian, akhlak yang mengutamakan perdamaian pada usaha ataupun pada peristiwa Fathu Mekah. Tajuknya ialah lebih memilih jalan damai dalam usaha menakluki Mekah. Selepas perjanjian Hudaybiyah, dilihat kesan baik daripada perjanjian Hudaybiyah ini ialah tersebarnya dakwah Islam dengan lebih selamat, dengan lebih luas. Pertama sekali, kesan daripada gencatan senjata yang dimeterikan dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut. Islam semakin hari semakin kuat. Banyak kabilah-kabilah Arab yang bergabung dengan kaum muslimin. Kabilah Arab yang dahulunya belum memeluk Islam, akhirnya mereka dimasuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Orang-orang pun masuk Islam secara beramai-ramai. Ramai orang masuk Islam. Pihak kafir Quraisy masih tetap tidak puas hati dengan perjanjian Hudaybiyah yang telah menunjukkan sikap tolak ansur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar kepada mereka, dan juga sikap baginda yang selalu memilih perdamaian. Sebenarnya orang kafir Quraisy ni tak puas hati lagi dengan perjanjian Hudaybiyah. Walaupun disebut dalam sini kata perjanjian Hudaybiyah ni telah menunjukkan sikap tolak ansur Rasulullah dan bagaimana Rasulullah ni mengutamakan perdamaian. Mereka pun memulakan pengkhianatan atas perjanjian Hudaybiyah yang sebenarnya mengandungi syarat-syarat yang sangat merugikan kaum muslimin dan meletakkan kaum muslimin pada pihak yang lemah. Pada apa yang tersurat, kita nampak perjanjian Hudaybiyah ni berat sebelah. Dan seolah-olah maknanya merugikan orang Islam. Tetapi sifat orang Islam bila berjanji mestilah menepati janji. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu berada pada syarat-syarat perjanjian yang dimuterikan. Tidak seperti mana apa yang kita akan baca ni, iaitu kaum Quraisy, mereka lah yang lebih dahulu cuba untuk melanggar perjanjian, khianat akan perjanjian. Pengkhianatan perjanjian Al-Hudaybiyah oleh pihak musuh terjadi ketika mereka membantu Bani Bakar bin Abdul Manah daripada kaum Kananah, iaitu salah satu kabilah yang memihak kepada kaum Quraisy ketika berperang melawan Khuza'ah. Yakni kabilah Khuza'ah atau Bani Khuza'ah ini bernaung memihak kepada kaum muslimin. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah ni ialah orang Islam, muslimin tidak boleh menyerang, menceroboh kepada kaum Quraisy. Juga kaum Quraisy tidak boleh menyerang, menceroboh kaum orang Islam.
Termasuklah juga puak-puak yang bernaung di bawah kedua-duanya. Puak, mana-mana puak pihak yang bernaung di bawah tentera Islam tidak boleh menyerang, menceroboh pihak yang bernaung di bawah tentera ataupun pihak Quraisy. Tapi yang berlaku Bani Bakar, iaitu pihak yang bernaung di bawah kafir Quraisy telah menyerang Bani Khuza'ah yang bernaung di bawah orang Islam, di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Bani Bakar, di pihak yang bernaung di bawah kafir Quraisy, telah memulakan sebab pengkhianatan kepada perjanjian Hudaibiyah. Mereka telah merosakkan syarat perjanjian yang menetapkan bahawa bangsa Arab memiliki kebebasan untuk memilih sama ada mereka hendak bergabung dengan kaum muslimin atau bergabung dengan kaum Quraisy. Mereka menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah pun meminta bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda berangkat ke Mekah secara diam-diam dengan diikuti rombongan tentera dengan jumlah yang sangat besar. Ini mukadimah kepada kisah Fathu Mekah. Suatu ketumbukan tentera yang membuatkan Abu Sufyan ni pemimpin Mekah yang ramai jumlahnya, terkedu ketika menyaksikannya dari jarak jauh bersama kawannya yang bernama Al-Abbas. Al-Abbas ni ialah kata orang yang memujuk Abu Sufyan agar memeluk Islam. Jumlah tentera Islam yang ramai ini menyebabkan Abu Sufyan terkejut, terkesima, dan menjadikan dia pun berasa cemas dan takut. Pada hakikatnya tentera Islam beserta para kabilah yang bergabung dengannya bukanlah tentera perang. Dan sebenarnya tentera yang dipersiapkan Nabi ini bukannya nak pergi perang. Akan tetapi mereka merupakan tentera yang membawa perdamaian. Tentera yang ingin masuk ke Mekah dengan jalan damai, bukan nak masuk nak menyerang. Sebab itulah dia kata seruan yang dikumandangkan pada waktu itu ialah sesiapa yang masuk ke dalam rumahnya maka dia aman. Dia akan dijamin dengan jaminan keamanan, keselamatan. Siapa masuk rumah sendiri selamat, aman. Sesiapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka ia aman. Siapa masuk rumah Abu Sufyan pun selamat, aman, dijamin keamanan. Dan sesiapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka dia aman, selamat. Maknanya datang ni bukan nak serang tetapi membawa jaminan perdamaian, keamanan. Waktu tu orang Mekah rasa takut sebab mereka rasa bersalah dengan perbuatan mereka yang telah dikira mencabul, mengkhianati perjanjian. Bimbang apakah tindakan yang akan diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentera muslimin. Penduduk Mekah menunggu-nunggu dengan penuh cemas dan takut atas apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbanglah bila buat salah, bimbang apa tindakan. Kata Nabi akan ambil tindakan yang menghukum mereka ataupun sebaliknya. Apakah baginda akan membunuh mereka? Apakah baginda akan membalas dendam kepada mereka? Dan masih banyak pertanyaan lain yang bermain dalam fikiran mereka. Banyak. Apakah anda mengetahui apa yang akan terjadi? Suatu pemandangan yang akan dikenang sepanjang masa. Sikap murah hati, cinta kasih dan tolak ansur yang sangat agung yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda kepada mereka, kamu menyangka apa yang akan aku lakukan terhadap kamu?
Sambil merasa takut dan gemetar, mereka menjawab, anda adalah saudara yang murah hati dan anak daripada saudara yang murah hati. Maka Abi Quraish jawab, Nabi ni orang baik, anak kepada orang yang baik. Rasa takut. Tak rasa takut tu sehingga puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati ni barangkali memikir apakah yang akan tindakan hukuman yang akan diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi apa? Izhabu wa antum tulaqa. Atau maknanya pergilah. Kamu semua bebas. Nabi tidak balas dendam. Nabi tidak ambil tindakan atas perbuatan mereka yang mencabut, mengkhianati perjanjian. Nabi bebaskan. Selamat, aman. Lihatlah bagaimana baginda tetap lebih mementingkan perdamaian. Padahal pada waktu itu baginda sedang berada di atas puncak kemenangan dan kekuatan. Nabi telah berjaya menawan, membuka, membebaskan kota Mekah. Maknanya kalau Nabi nak ambil tindakan, nak menghukum, nak balas dendam kepada kafir Quraisy ni boleh. Tapi itu bukan keutamaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi keutamaan bagi Nabi ialah Nabi mengutamakan perdamaian. Dengan sebab itulah juga menjadi sebab ramai orang yang masuk Islam. Ramai orang masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat ramai orang masuk Islam, agama Allah, yang berbondong-bondong. Ini sifat jiwa besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, memaafkan, mengutamakan perdamaian. Yang kesan dia ialah orang menerima Islam, orang yang masuk Islam dengan ramai-ramai. Lihatlah bagaimana baginda tetap lebih mementingkan perdamaian. Padahal pada waktu itu baginda sedang berada di atas puncak kemenangan dan kekuatan. Ini kerana tujuan baginda datang ke Mekah bukanlah untuk berperang, akan tetapi untuk menyebarkan perdamaian, iaitu sebuah perdamaian yang memberikan kemuliaan dan keluhuran kepada kaum muslimin, bukan sebuah kemenangan yang dikotori oleh hal-hal yang remeh dan hina. Tuan-tuan, juga kita boleh tengok daripada kisah Fathu Mekah ni, beza bila mana Islam membebaskan. Fathu ni membuka kota Mekah dengan penjajahan yang berlaku, terutamanya daripada kuasa-kuasa barat yang masuk ke negara-negara Islam. Mereka merampas hasil masuk negara Islam, membunuh rakyat di negara Islam. Maknanya ini penjajahan, kezaliman. Tetapi Fathu Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dengan menawarkan perdamaian. Supaya yang lebih utama ialah Islam itu masuk ke dalam hati-hati orang kafir yang masih berada di Mekah, kafir Quraisy ataupun kabilah-kabilah Arab yang belum beriman yang ada pada waktu itu. Ini tujuan Nabi. Bukan nak merampas negara, tetapi nak merampas hati mereka supaya mereka menerima Islam. Ini kesan yang kita nampak, yang mungkin tersirat daripada sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan perdamaian dalam kisah Fathu Mekah. Nabi berjaya membuka kota Mekah, yang menawarkan perdamaian, dan kesan dia dakwah Islam semakin tersebar, semakin diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Bukan keutamaan Nabi nak berkuasa di Mekah, merampas kekuasaan di Mekah, menjadi ketua, tidak.
Yang penting Islam itu dapat disampaikan ke seluruh pelosok tanah Mekah pada waktu itu. Orang terima Islam itu yang menjadi keutamaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara wasilah perantaraan penerimaan Islam daripada kalangan masyarakat ialah akhlak Nabi itu sendiri. Mereka masuk Islam dan tertarik dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi sekadar tu kuliah kami kita ringkas pada kali ini. InsyaAllah selepas ini kita akan masuk bagaimana pendekatan damai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap golongan Yahudi. Golongan Yahudi ni juga golongan yang kuat khianat, langgar perjanjian. Sampai zaman kita ni, kalau dimenterikan perjanjian dengan puak Yahudi zaman kita ni, Zionis Israel ni, mereka yang lebih dahulu melanggar perjanjian damai dan sebagainya. Ini kita akan tengok pada kuliah akan datang, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.